Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Mastura. Saya dan beberapa ahli kumpulan yang lain akan membentangkan tentang bahaya feminisme terhadap masyarakat dan cara menanganinya. Oleh itu, pembentangan ini akan dimulakan dengan saya, Nurul Atika Binti Hashim, untuk berkongsi mengenai definisi, sejarah serta ciri-ciri feminisme. Feminisme bermaksud fahaman kepada kepercayaan tentang kesamaan hak di antara golongan lelaki dan golongan wanita. Persamaan kedudukan hak tersebut terletak dari pelbagai sudut seperti kesamaan sosial, politik dan ekonomi terhadap kedua-dua golongan tersebut. Sejarah feminisme. Gerakan ini telah berkembang pada abad ke-15 hingga 18 Masihi di Eropah. Pergerakan paling awal telah ditemukan oleh Christine de Pizan yang telah menulis tentang ketidakadilan yang dihadapi oleh para wanita. Pada abad ke-18, gerakan yang semakin kukuh telah wujud. Dua tokoh utama pergerakan ini ialah Susan dan Elizabeth. Mereka telah berhasil memperjuangkan hal politik iaitu hak memilih untuk wanita. Pada abad ke-19, gerakan ini terus dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Gerakan ini terus berkembang sehingga ke negara-negara penjajahan Eropah. Gerakan ini dikenali sebagai Universal Sisterhood dan ianya mempunyai 3 tahap iaitu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap pertama. Pergerakan pada awalnya yang berpusat di Eropah telah berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku berjudul The Subjection of Women 1869 karya George Stuart Mill. Dari itu, perjuangan kaum wanita dalam menuntut revolusi sosial dan politik terhadap hak perempuan mulai membuahkan hasil sekitar tahun 1830 sehingga 1840. Tahap kedua. Dua tokoh utama pada tahap kedua iaitu feminis daripada Perancis seperti Helen Cizaux dan juga Julia Kristeva. Tujuan utama pada tahap kedua ialah untuk menuntut kebebasan bagi wanita yang sering dipandang rendah. Pada tahap ketiga, golongan feminis memberi perhatian untuk mendapatkan kedudukan dalam sistem pemerintahan di negaranya. Bagi mereka, hak-hak wanita akan terus terjaga sekiranya bidang politik akan dipelopori oleh golongan wanita. Terdapat beberapa ciri feminisme, antaranya golongan lelaki dianggap sebagai kaum yang mementingkan dirinya sendiri. Contohnya dalam proses iddah iaitu masa menunggu untuk perkahwinan selanjutnya bagi wanita yang telah diceraikan atau kematian suami. Dalam konteks Islam, wanita mempunyai tempoh iddah selama 3 kali suci daripada haid, manakala lelaki boleh terus berkahwin tanpa menunggu proses iddah. Bagi golongan feminisme, ianya tidak adil. Mereka berpendapat bahawa sekiranya wanita mempunyai proses iddah, lelaki juga sewajarnya mempunyai proses iddah dan mereka menuntut selama 130 hari untuk lelaki. Yang kedua, sesuatu organisasi didominasi oleh golongan wanita. Contohnya, mereka inginkan kedudukan dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, golongan feminisme menganggap bahawa adanya perbezaan atau ketidaksamaan antara hak lelaki dan wanita. Yang terakhir, golongan feminisme menuntut kesamaan hak antara lelaki dan wanita. Contohnya dalam pewarisan harta pusaka. Jika selama ini pewarisan harta pusaka untuk lelaki adalah 2 bahagian, manakala perempuan 1 bahagian. Jadi, bagi golongan ini ianya adalah tidak adil. Mereka menuntut kesamaan hak untuk menuntut pewarisan harta pusaka di mana kedua-dua jantina tersebut mempunyai dan memperoleh 1 bahagian sahaja. Seterusnya, saya Nur Arsha Iliana akan membentangkan tentang jenis-jenis feminisme. Okey, terdapat pelbagai jenis-jenis feminisme. Antaranya yang pertama ialah feminisme liberal. Feminisme liberal ini bermula pada abad ke-18. Feminisme liberal ini mempercayai tentang liberalisme yang mementingkan kebebasan. Mereka menyatakan bahawa semua manusia sama ada lelaki atau wanita
diciptakan secara seimbang, serasi dan tidak menindas antara satu sama lain. Okey, tokoh utama gerakan ini ialah Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft mengeluarkan buku yang berjudul Vindication of Right of Women. Dalam buku ini, Mary Wollstonecraft menyatakan bahawa lelaki dan wanita mempunyai pemikiran yang sama. Oleh sebabnya demikian, hak dan perlakuan lelaki dan wanita mestilah seiring dan sama. Selain itu, di dalam sejarah gerakan feminisme liberal ini juga, ini lebih fokus kepada perjuangan wanita untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan para lelaki. Yang kedua adalah feminisme Marxis. Feminisme Marxis bermula sejak tahun 1970-an. Feminisme ini muncul kerana golongan ini menganggap bahawa ketertinggalan wanita adalah disebabkan kapitalisme di sesebuah negara. Mereka menganggap bahawa kaum lelaki lebih banyak mengawal produksi untuk negara. Hal ini mereka memandang hal ini sebagai ketidakadilan kepada kaum wanita kerana mereka beranggapan bahawa lelaki mengawal produksi sehingga lelaki memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Okey. Tujuan utama feminisme Marxis ini adalah untuk menghapuskan sistem kapitalis ini. Tokoh utama feminisme Marxis ialah Margaret Benston. Menurut pada pandangan Margaret Benston, wanita seharusnya diberikan pekerjaan yang bernilai juga kepada ekonomi. Yang ketiga adalah feminisme radikal. Feminisme radikal berkembang sekitar tahun 1960-an. Kata kunci dari aliran ini adalah radikal, iaitu menukar dan menghendaki adanya perombakan pada sesuatu sistem, sebagai contoh struktur di dalam keluarga. Masalah bagi aliran feminisme radikal ini adalah ideologi patriarki, iaitu bentuk organisasi rumah tangga di mana lelaki adalah tokoh dominan dalam rumah tangga, menguasai anggotanya dan menguasai reproduksi rumah tangga. Feminisme radikal ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Dalam hal ini, mereka menuntut kesamaan kedudukan wanita dengan lelaki dalam setiap struktur sosial. Untuk tokoh aliran ini adalah Kate Millett. Kate Millett dikenali sebagai seorang tokoh feminisme radikal dengan bukunya yang berjudul Sexual Politics yang diterbitkan pada 1970-an. Okey, Millett mengatakan di dalam bukunya bahawa seks adalah politik. Bermaksud hubungan perempuan dalam masyarakat adalah dengan kaum lelaki hanyalah sekadar hubungan politik. Yang terakhir ialah feminisme sosialis. Okey, feminisme sosialis merupakan sebuah fahaman yang berpendapat bahawa kaum wanita dilihat tidak akan betul jika tidak ada fahaman sosialis di dalamnya. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Okey, idea Marx, iaitu tokoh utama gerakan ini, menginginkan sesuatu masyarakat tanpa kelas dan tanpa perbezaan jantina. Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahawa patriarki telah muncul sebelum kapitalisme dan ini tidak akan berubah walaupun kapitalisme runtuh. Okey, tujuan utama feminisme sosialis ini ialah untuk menghapuskan sistem pemilikan dalam semua struktur sosial. Okey, contohnya, mereka tidak setuju dengan hukum yang memberikan pemilikan lelaki ke atas harta wanita di dalam sesebuah perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Nama saya Nur Azira binti Abdul Aziz. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mendorong kepada feminisme. Baiklah, faktor yang pertama adalah kurangnya kefahaman tentang Islam. Yang kedua, penafian hak wanita dalam Islam. Yang ketiga, keganasan rumah tangga. Yang keempat, dakwah Kristian. Yang kelima, pengaruh media massa. Okey, yang pertama, dakwah Kristian maksudnya propaganda oleh orang-orang Kristian. Sebagai contoh, kaum wanita kita sangat mudah pengaruh dengan orang-orang barat. Sebagai contoh, women's liberalization. Women's liberalization memperjuangkan hak sama rata antara kaum wanita dan lelaki. Jadi, masyarakat ataupun kaum wanita di Malaysia, mungkin tidak semua tapi setengah akan terpengaruh dan ingin memperjuangkan hak sama rata tersebut. Okey, yang seterusnya, keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga selalunya berlaku apabila suami mendera isteri, namun secara fitrahnya fizikal lelaki berbeza dengan perempuan. Jadi perempuan secara lumrahnya tidak mempunyai daya seperti mana orang lelaki. Dan itu menyebabkan kaum wanita ingin memperjuangkan hak sama rata dan akan mendorong kepada fahaman feminisme dan seterusnya membawa kepada ajaran yang sesat, fahaman yang bertentangan dengan agama Islam. Okey, seterusnya, kurangnya kefahaman tentang agama Islam. Sebagai contoh, didikan agama tidak sempurna juga menyumbang kepada feminisme, di mana wanita-wanita Islam sendiri mengkritik aspek poligami, dan mereka juga berpendapat bahawa mereka juga berhak menjadi saksi dan wali dalam pernikahan, di mana saksi dan wali merupakan hak orang lelaki. Perempuan tak boleh jadi saksi dan wali dalam pernikahan dia. Seterusnya, penafian hak-hak wanita dalam melibatkan diri dalam sektor seperti ekonomi, politik dan sebagainya. Dan kerana setengah orang pendapat penglibatan wanita akan membawa kerosakan, kehancuran dan kerosakan dalam pemikiran kaum lelaki. Dan ini menyebabkan kaum wanita ingin memperjuangkan hak sama rata seperti kaum lelaki. Dan faktor yang terakhir sekali adalah seperti biasa pengaruh media massa, terutamanya media cetak dan media cetak seperti surat khabar, majalah, buku dan media elektronik seperti handphone kita, televisyen yang mereka nyiarkan banyak unsur-unsur negatif yang boleh merosakkan pemikiran remaja musim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nordina binti Ghazali dan saya akan meneruskan dengan kesan feminisme dalam kalangan masyarakat. Kesan pertama dari gerakan feminisme adalah mempersoalkan hukum agama. Okey, seperti sedia maklum, feminisme adalah satu ideologi berkaitan kesamarataan antara jantina. Okey, dalam Islam terdapat beberapa perkara yang tidak boleh diubah dan kekal sampai bila-bila, seperti terletaknya talak di tangan suami. Okey, feminisme akan mendangkal hujah ini bahawa agama Islam tidak adil bagi kaum perempuan kerana kuasa talak tidak diberikan kepada wanita. Okey, selain daripada kuasa talak, feminis juga menyatakan bahawa Islam mendiskriminasi wanita dengan tidak memberikan hak untuk menjadi imam kepada kaum lelaki. Okey, kesan yang kedua adalah merendahkan martabat wanita. Okey, mengikut logik feminis, wanita adalah sama seperti lelaki baik dari segi hak. Tapi kita sedia maklum di dalam Islam bahawa darjat seorang wanita itu berbeza berbanding lelaki, iaitu martabat kaum wanita ini lebih tinggi berbanding lelaki. Sebelum kedatangan Islam, martabat kaum wanita ini adalah sangat rendah, sehinggakan kaum kafir Quraisy menanam bayi perempuan yang hidup-hidup kerana malu. Okay, kesannya adalah ideologi feminisme ni adalah jelas
tidak lain tidak bukan hanya akan merendahkan lagi darjat seorang wanita sehinggakan sama seperti lelaki. Sedangkan di dalam Islam, kita sudah tahu bahawa keberadaan wanita ini dalam Islam adalah dimuliakan. Sebagai contoh, hangat didebatkan di dalam platform media sosial tentang tanggungjawab lelaki dan wanita dalam memendung masalah sosial seperti cabul, rokok dan sebagainya. Okey, golongan feminis ini menyalahkan pihak lelaki bahawa mereka tidak menundukkan pandangan untuk mengelakkan daripada perkara sedemikian berlaku tanpa mempedulikan tanggungjawab perempuan itu sendiri. Okay, tetapi sebaliknya pula untuk pihak lelaki, mereka menyalahkan perempuan kerana tidak menjaga aurat dan disebabkan itu perkara seperti masalah sosial tadi berlaku. Tetapi di dalam Islam, kedua-dua lelaki dan perempuan perlu memainkan peranan mereka, iaitu dengan menundukkan pandangan dan menjaga aurat mereka sendiri. Seterusnya, kesan yang keempat adalah implikasi terhadap keluarga. Okay, kesan daripada isu ini menyebabkan hubungan kekeluargaan semakin rapuh apabila terdapat ahli keluarga yang mempersoalkan tentang hak kesamarataan gender, terutama jika seorang isteri itu menuntut hak kesamarataan dalam pekerjaan. Okay, kesannya pada institusi keluarga adalah ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga mengabaikan pergerakan anak-anak mereka. Okey, kecualian dalam aspek ini boleh membawa faedah kerana dapat menggagalkan usaha ibu bapa untuk membentuk kepribadian dan tingkah laku yang mulia pada anak-anak mereka. Okay, jelaslah bahawa gerakan feminisme ini mewujudkan perhubungan yang tidak baik terhadap keluarga dan memberi kesan kepada anak-anak. Justru itu, sikap feminisme yang mementingkan hak dan kepentingan sendiri ini perlu dihapuskan supaya perkara seperti ini tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Zahri. Saya akan menerangkan langkah-langkah atau cara-cara untuk menghalang penyebaran fahaman feminis. Okey. Pertama sekali adalah mengetahui hukum dan batas-batas di dalam agama Islam. Seperti yang kita tahu, di dalam Islam kita ada 5 hukum utama, iaitu haram, harus, wajib, makruh dan juga sunat. Setiap hukum-hukum tersebut mempunyai maksud yang berbeza-beza, fungsi yang berbeza-beza. Okey, sebagai contoh, haram. Haram hukumnya jika kita melakukan perkara yang dilarang di dalam Islam. Langkah yang kedua adalah pastikan kesahihan berita di media sosial. Pada zaman kini, kita semua terdedah dengan media sosial, iaitu seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ini memudahkan lagi penyebaran fahaman-fahaman yang tidak betul seperti fahaman feminis ini. Jadi, ianya sangat penting untuk kita memastikan perkara tersebut sahih sebelum kita menyebarkan perkara tersebut kepada orang lain. Berdosa hukumnya kita mempercayai fahaman-fahaman yang tidak sahih ini. Jadi, sehubungan dengan itu, kita mestilah memastikan perkara ini sahih sebelum kita mempercayai perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, kita boleh bertanyakan perkara tersebut kepada ibu bapa kita, kepada orang yang lebih faham atau mempunyai ilmu yang tinggi tentang agama Islam, guru kita, ustaz dan juga ustazah. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia juga telah menyediakan platform rasmi untuk umat Islam atau semua rakyat Malaysia bertanyakan apa-apa sahaja hukum atau perkara yang mereka tidak memahami atau mempunyai kemusykilan tentang agama Islam, dan juga mereka akan menjawab untuk segala persoalan tersebut. Okey, nombor 3 adalah melaporkan perkara yang tidak sahih kepada pihak yang bertanggungjawab. Iaitu kita perlu melaporkan kepada polis, Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Mereka akan melakukan tindakan dengan menghalang perkara ini daripada terus tersebar. Mereka juga menyatakan bahawa mereka yang melanggar atau melakukan perkara tersebut akan dikenakan hukuman, iaitu di bawah Seksyen 505 dipenjarakan selama 2 tahun, didenda atau kedua-duanya sekali. Selain daripada pihak berkuasa, kita juga harus menolong daripada perkara itu tersebar. Pertama sekali, bila kaum terdekat, adik keluarga kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita sendiri yang menyebarkan perkara yang tidak sahih ini, kita boleh dengan menegur mereka supaya tidak terus melakukan perkara tersebut. Okay, yang keempat adalah penerapan ilmu agama. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk menerapkan ilmu agama di dalam diri anak-anak.
Mereka perlu mengajar anak-anak mereka tentang agama Islam daripada mereka kecil lagi. Sebagai contoh, mengajar mereka menunaikan solat, mengaji, untuk mereka mengetahui apa beza agama Islam dengan agama-agama lain. Jelas sekali, Islam sangatlah beza dengan agama-agama lain. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak faham apakah yang dimasukkan dengan Islam dan apakah yang dimasukkan dengan bukan Islam, apakah yang dibenarkan dalam Islam dan apakah yang dilarang dalam Islam, untuk mengelakkan mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang dilanggar dalam Islam. Umat Islam juga perlu hidup berlandaskan agama Islam. Okey, langkah yang kelima, memahami apakah maksud sebenar feminis. Feminis ni bermaksud bersama antara lelaki dan perempuan. Mesti adil antara lelaki dan perempuan. Bila kita tengok secara kasarnya, kita sokong perkara ni sebab lelaki dan perempuan mesti adil. Tapi bila kita tengok dengan betul, perkara ini adalah tidak sepatutnya. Perkara yang boleh dilakukan oleh perempuan tidak semestinya boleh juga dilakukan oleh lelaki. Begitu juga perkara yang dilakukan oleh lelaki tidak semestinya boleh dilakukan oleh perempuan. Sebagai contoh, dalam proses perceraian, lelaki perlu melafazkan cerai dan perceraian akan berlaku. Manakala untuk perempuan,